Assalamualaikum. Salam ceria, apa khabar semua? Selepas banyak cerita tentang kluster nelayan di Tok Bali, tentang ikan, tentang lauk, elok kita cerita tentang nasi pula. Tentang beras dan padi. Jom kita, saudara-saudari, tuan-puan sekalian, mantan pengerusi eksekutif JSBH Datuk Muhammad Rashidi memulakan projek tanaman padi di Indonesia. Ketika itu beliau bertanggungjawab seluruh Indonesia, dia tinggal di sana sebagai tuntutan fardu kifayah lah, dengan niat bukan saja untuk membekalkan makanan kepada seluruh staf JSB dari hasil tangan staf JSB sendiri. Kita dapat pastikan makanan kita itu berkat kerana diusahakan oleh mereka yang menjaga sembahyang, mereka yang menjaga akhlak, mereka yang bergantung pada Allah, yang mendapat didikan agama. Tapi bukan saja untuk JSB, tapi malah berniat kalau boleh untuk seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Begitulah cita-cita beliau, dan akhirnya dapatlah hasil yang alhamdulillah, hasil yang memberangsangkan banyak pihak buka mata atas usaha-usaha Tuan Muhammad Rashidi ni. Di atas kerjasama dengan kawan yang di sana, termasuklah Pak David dengan teknologi yang ada pada beliau. Jadi padi itu banyak yang menjadi seperti biasa atas nama keberkatan, maka dia agihkan ke seluruh zon-zon JSB di seluruh Indonesia dan juga Malaysia pun dapat juga. Saya sempatlah merasa padi hasil usaha Datuk Tuan Muhammad Rashidi dengan kawan tu ketika Hari Raya tahun lepas bersama Tuan Nasir di Enstack, di rumah tamu Enstack. Dan Tuan Rashidi juga ingin buat usaha yang sama di Malaysia. Ini gambar Pak David dengan almarhum Tuan Muhammad Rashidi pada 13 Mac 2020. Tuan Rashidi sampai di Rompin esok 14 bulan, dan esok 14 bulan terus pergi untuk buat lawatan ke sebidang tanah yang disewa oleh JSB Holding. Sewa sebidang tanah sawah lah seluas 200 ekar. 200 ekar ni di Tebu Hitam, Rompin. Kawasan ni Tuan Rashidi pun dulu zaman Arkam pernah mengusahakan sawah atas panduan dari almarhum Ustaz Syahri dengan remaja-remaja dah ketika itu. Sayangnya, kata Tuan Rashidi, ketika sawah padi itu baru dituai sedikit, tuai pun menggunakan manual, guna sabit, berdapat sedikit je, lepas tu hujan turun selebatnya dan rosak padi-padi tu. Tapi kali ini Tuan Rashidi ingin mengusahakan lagi sekali sawah padi di Tebu Hitam ni bersama masyarakat JSBH dengan menyewa 200 ekar tanah. Ini Tuan Hasnan bergambar di salah satu kawasan yang ni kami gambar ketika sampai ke tanah tersebut. Di depan tu lah, harga sewanya 32,000 untuk semusim. Setahun ni kalau ikut sistemnya boleh buat dua kali lah. Sebelah kiri kanan kami tu 100 ekar 100 ekar. Ini pada 14 Mac ni, tahun lepas, tahun 2020. Ketika itu tanah ni pun dah lama ditebiar. Setelah ditebang pokok-pokoknya untuk jadikan sawah padi, balaknya dah diambil, hasil sedut balak dah selesai lah. Tapi tinggallah perdu-perdu pokok, akar-akar pokok yang ada di situ. Yang sukar jugalah kerjanya, berat lah untuk membuat parit, tali air, supaya kerana air merendam akar-akar pokok itu, dan tanah itu sangat berasid lah dan tak sesuai untuk pertanian. Dan setelah dibuka kapur dan sebagainya, masih lagi belum pulih tanah tu. Tapi taklah, SB tidak menyerah kalah.
Walaupun orang kampung berkata kamu tak mampu ni, kamu akan lari malam-malam hari gitu. Dia punya pH dia 3.5 hingga ke 4. Sangatlah asid dia sangat tinggi. Begitu sekali lah sampai orang kampung pun tak percaya kita boleh buat. Tapi tetaplah GSP teruskan perjuangan ini kerana dia tuntutan fardu kifayah. Kita kena tahu makanan kita ni kena kita yang sediakan. Kerana makanan kita kalau di tangan musuh, kita kalah sebelum masuk gelanggang lagi. Kalau dia sekat makanan kita, kita tak akan dapat mengalahkan musuh. Begitulah yang berlaku kat dunia ni. Kalau musuh dah pegang makanan asasi setempat, kalaulah berlaku perangan, tempat tu sudah pasti kalah lah. Kalau dia boleh bertahan, anak dia mungkin tak tahan, isteri tak tahan. Jadi usaha-usaha kami buatlah terus bakar, membongkar perlu-perlu pokok, memerun, membakarnya untuk dipulihkan, untuk dipersiapkan untuk menanam padi. Dan bukan ringan ni kerja-kerja ni, berat dan memakan masa lah. Setakat ni dah setahun masih belum bertanam lagi sebenarnya, sedang diusahakan lagi. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah datangkan banjir besar baru-baru ini. Rupanya dalam ujian tu ada hikmah. Di samping dapat tangkap ikan ni banyak ketika itu, banjir yang besar ni merubah pH tanah tersebut. Rupanya banjir sangat besar, macam laut dah kawasan tu. Malah satu ketika tu ada terperangkap kenderaan kita di tengah-tengah sawah tu, yang agak tinggi sikit tanah. Dan di sana tu adalah sawah kita lah. Sekarang memang tak dapat nak mati. Dan di situ ada sebuah kereta wira yang dah tersangkut. Dah mati dah. Saya ni pun dekat atas rumah rakit ni, atas air ni. Angin kuat tu. Lihat suasana ni. Sangat dahsyat lah banjir baru-baru ni. Seperti mana kita katakan tadi, di dalam ujian ada nikmat dia, di dalam ujian ada rahmat dia. Yang mana setelah banjir ni, tuan-tuan sekian, usaha yang kita lakukan lama untuk memulihkan tanah ni tak berjaya. Tapi sebab banjir ni, pH tanah tu berubah jadi elok, 6.5. Dah sesuai lah untuk tanaman. Allah datangkan banjir tu untuk merubah pH tanah sawah tersebut. Satu nikmat lah. Jadi inilah petak-petak yang diambil gambar dari udara. Petak-petak padi. Ada 15 petak. Setiap petak tu ada 6 ekar. Yang inilah yang sedang diusahakan oleh kluster ni lah. Kluster padi pula. Kita ada kluster nelayan, kluster Gaharu. Yang ni kluster padi. Kita pernah dengar Rasulullah berbangga dengan petani-petani yang kasar tangannya, kerana berbakti untuk memberi makan manusia. Jadi mereka sangat berjasa, dan kita sangat harapkanlah ikhwan akan berjaya dalam projek terkini ni untuk menghasilkan padi ikhwan dan dipasarkan di pasaraya dan juga Ikhwan Mart, juga digunakan di seluruh restoran-restoran dan kafe-kafe ikhwan, dan dengan dari tangan orang ikhwan sendiri. Tuan Rashidi dah memulakannya dan disambung sekarang oleh yang bagi Tuan Seri Muhammad Ali lah sebagai pengurusi eksekutif CSB, terus menyambung usaha-usaha ni untuk memastikan dia berjaya. Di samping Tuan Muhammad Adib selaku Ketua RPU Remaja Pembela Ummah,
juga menggerakkan remaja-remaja untuk sama-sama. Maklumlah pertanian ni dah ramai orang tak minat, orang tempatan ini pun tak minat, seperti mana nelayan tu lah, tak ramai yang minat. Jadi kita ajak remaja GSP ni untuk membuat semua perkara. Kalau boleh setiap seorang tu ada 10 kemahiran. Jadi baru-baru ni Anjang sempat dah pergi ke Tebu Hitam ini, Rompin ni, bersama dengan Tuan Nasir untuk melihat perkembangan terkini lah, keadaan tanaman padi kita di sana. Jadi tempatnya agak jauh. Di sini GSP telah menyiapkan sebuah bangsal dan juga untuk tempat berkumpul, untuk taklimat-taklimat, mungkin makan minum dan sebagainya. Juga ada tandas untuk supaya dapat menggunakan kemudahan tu dengan cara bersyariat lah. Ada orang masyarakat yang mungkin tak menjaga dari sudut qada hajat di GSP, untuk berakkan semua perkara ni demi menjaga syariat Allah SWT. Ini Pak Adi, orang yang tanggungjawab, ketua di sini lah, taklimat kepada yang bagi donasi. Jadi yang kita target 14 dalam 10 petak dulu. Benih padi, istimewanya benih padi ni didapati ataupun dari Sungai Leman. Benih ni disyurkan di kawasan ni lah, oleh pihak pertanian. Padinya panjang dan cantik. Ini memang banyak lah dijual, memang ada lah mesti ada. Macam mana dijual? Kita ambil pada pihak jabat fikir dia jual sampai hantar rumah RM35. Kita berikan jabat. Baju yang panjang ni. Dia panjang kan? Panjang ni. Kita makan Dia rontok sikit dia berat. Biar kayu jika pergi Kelang daripada Sungai Leman lah. Antaranya lah. Jauh tu. Oh jadi sekarang Unik lah Sungai Leman ni, ada kena-mena dengan Syahri kan. Syahri antara yang pengusaha, orang yang sangat-sangat menitik beratkan soal halal, makanan yang halal. Syahri ni pernah duduk di Sungai Leman. Jadi benih padi ni pun dari sana. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan menggunakan teknologi drone untuk menabur benih ni, dan juga menabur baja dan juga enzim-enzim yang baik, teknologi yang dihasilkan oleh Bali dan mereka yang pakar lah. Kita sedang berusaha untuk membeli drone dan mudah tuju. Kesempatan itu Tuan Nasir diberi kepercayaan, diberi penghormatan untuk menabur benih padi tersebut sebagai simbolik tempat yang disediakan untuk keberkatan. Mudah-mudahan projek ini berjalan lancar. Tekan akan tanamlah padi ini. Mohon doa semua
baiknya kerana kita sangat-sangat inginkan melihat bagaimana usaha-usaha untuk menanam padi ini berjalan dengan sebaiknya, kerana dah lama dah padi ni pun dah banyak tempat yang dah tak diusahakan. Nanti yang sanggup untuk menjual tanah bendang mereka untuk buat projek perumahan yang lebih cepat dapat duit, lebih banyak dapat duit, lebih terjamin kononnya. Tetapi tak memikirkan masalah makanan ini adalah sangat penting, kerana dia merupakan keselamatan bagi sebuah negara, sebuah negeri tersebut. Satu ekar 2 beg setengah. Okey, hasilnya? Hasil biasa sendiri dia buat dapat 2 tan. 2 tan. Tan berapa ringgit? Tan harga LPN pernah kerajaan RM1,000 kita dapat sendiri. Ini apa bagi apa? Dia akan beri Kepada Tuan Nasiruddin Mahdi juga diberi penghormatan untuk menanam anak mangga di sini sebagai kenang-kenangan kedatangan beliau kali ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allah bantu seluruh pimpinan JSPH untuk menegak cita-cita menjadikan Islam sebagai cara hidup seluruh aspek kehidupan. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.